إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله. Yang muliakan jawatan kuasa muslim muslimat dalam hati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang dapat kita salat berjemaah insyaAllah nyambung kuliah kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar dapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah kita masih lagi bicara tentang ilmu-ilmu yang bersangkut dengan solat. Dengan solat itu pun solat hukumnya wajib, maka belajar ilmu bersangkut dengan solat wajib. Dia tidak boleh tinggal salah satu daripadanya. Kalau tinggal salah satu boleh menyebabkan sembahyang itu batal atau tidak sah. Jadi insyaAllah hari ini kita bermula kitab baru, kitab Munitul Musalli, ya, iaitu kitab klasik yang lama lah. Yang klasiknya tulisan Jawi, itu kitab yang aslinya, tapi telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu supaya semua orang boleh baca dan faham. Di kitab ni ada 2-3 peringkat. Satu panggil matan, yang lama tu panggil matan inti dah. Kemudian dia panggil syarah, ini syarah, dan satu lagi panggil khasyah, menguraikan syarahan itu. Jadi insyaAllah hari ini kita mula kitab ini. Mudah-mudahan kitab yang berkat ni kita dapat ilmu daripadanya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata silap muka surat sama sebelah. Tajuk bandingan agama dengan tubuh manusia. Tengok muka sebelah. Tahu tak tajuk? Minta muka surat sama lah kot. Ya. Banding. Saya tengok. Kalau lain saya nak pakai untuk tuan-tuan punya lah. Ada lebih? Tak, kita tengok dulu. Dia kalau tak lain muka surat pun lain. Oh, lain. Lain sikit. Yang bandingan ni muka surat apa? 5. Oh, nombor 5. Okey. Tak apalah. Tuan-tuan tengok muka surat tuan-tuan. Okey, insyaAllah kita akan sambung. Itu sebelum saya nak belajar, sebelum kita nak nyambung kitab baru ni, saya ulang sikitlah pelajaran lepas yang kitab lama tu. Yang penyudah kitab lama tu kita tebuk-tebuk je, tapi kita ambil yang penyudah. Dalam semayang dia ada 2 perkara yang sunatnya. Satu sunat ab'ad, satu sunat hi'ah, ya. Sunat hi'ah tu ibarat seperti perhiasan lah. Sunat ab'ad tu ibarat seperti anggota. Jadi kita dah bicara sikit, cuma kita nak ulang sikit perkara-perkara yang bersangkut sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada 6 tempat dalam solat, ya. Kalau tinggalkan menyebabkan sembahyang tu sah, tetapi dia tak sempurna. Sunat hi'ah banyak, ada 45. Jadi sunat ab'ad tu ada 6. Ingat lagi ada 6 tempat sunat ab'ad dalam solat. Ada 6 tempat dalam solat sunat ab'ad. Yang pertama, tak ingat lagi? Kunut subuh lagi. Berdiri pada kunut subuh lagi. Tayat awal, baca tayat awal nombor 4. Nombor 5, baca selawat pada tayat awal. Dan yang ke-6, baca selawat at-taqugan Nabi pada tayat akhir. Jadi sunat ab'adnya ada 6 lah. Kalau tinggal menyebabkan sembahyang tu sah, tapi tak sempurna, cacat dia lah. Dan kita share lepas. Dan rukun sembahyang tu dia ibarat seperti kepala. Macam orang kalau tak ada kepala, hidup orang mu'ah, ya. Tentu tak hidup. Syarat ibarat seperti nyawa. Ada kepala, nyawa tak ada, hidup orang tu. Ya. Lepas tu kena belajar. Sunat ab'ad tu ibarat seperti anggota. Kepala ada, nyawa ada, tapi anggota tak cukup. Hidup juga, tapi tak sempurna lah. Sunat hi'ah ibarat seperti perhiasan. Macam kita manusia ni ada rambut, ada misah dan sebagainya. Ada bulu mata, ada bulu kening. Jadi isi semayang yang 3 tu bila kita bawa dan semayang, itulah semayang yang sah lagi sempurna. Isi semayang ada 3. Pertama syarat, kedua rukun, 3 sunat. Bawa ketiga-tiga. Tinggal syarat, batal. Tinggal rukun, batal. Tinggal sunat, tak batal, tapi tak sempurna. Jadi rukun tu ibarat seperti kepala. Tinggal salah satu, batal lah. Syarat ibarat seperti nyawa. Tinggalkan, maka ibarat macam orang, kepala ada, nyawa tak ada. Maka tak sempurna juga.
Sunat abad tu ibarat seperti anggota. Kalau kepala ada nyawa dia, anggota tak cukup, tak sempurna kehidupan seorang. Tangan patut dua, tapi satu. Yang ada tangan kiri. Minyak motor belah kanan aja, no. Ada. Orang ada. Dan setelah ibarat seperti perhiasan. Dan insyaAllah kita menyambung kita mula dengan kita ini, Muniatul Musalli, maksud cita-cita atau idaman orang yang sembahyang. Itu maksud Muniatul Musalli tu. Betul dia. Maknanya orang yang bercita-cita atau idaman orang yang salah. Apa ceritanya? Sembahyang yang sempurna. Sebab itulah pengarang kitab memberi nama kitab Muniatul Musalli, iaitu idaman bagi orang-orang yang sembahyang. Apa idamannya? Supaya sembahyang itu sah, supaya sembahyang itu sempurna. Sana muka surat 5 ayat. Saya muka sebelah. Tengok tajuk bandingan agama dengan tubuh manusia. Jadi kata pengarang kitab ni, bandingan agama dengan tubuh manusia. Dia ada kait-kaitnya. Apa bandingannya? Dan kalau kita banding agama dengan tubuh manusia, maka sembahyang seperti kepala. Kalau kita bandingkan agama dengan tubuh manusia ni, dan kalau kita bandingkan agama dengan tubuh manusia, maka sembahyang seperti kepala. Maknanya dalam kehidupan kita ni ibarat sembahyang seperti kepala. Bermakna kalau tak ada kepala, ini bahasa petani disambung sikit, kalau tak ada lah. Kalau tak ada kepala, tentulah tubuhnya tidak hidup. Begitulah kalau tak ada sembahyang, tentulah agama tidak hidup di tubuhnya. Na'udzubillah. Jadi mana agama dengan sembahyang ni tak, agama dengan tubuh ni dia macam tak boleh pisah. Dia sembahyang tu ibarat seperti kepala. Kalau tak ada kepala, maknanya tak hidup agama itu. Itu dia. Kalau orang, tak hidup orangnya. Jadi orang yang tak sembahyang tu macam dia tak ada kepala. Agamanya tak berkepala umpamanya. Maka agama yang tidak memberi arti kepada dia. Jadi, itu misalnya bandingkan agama dengan tubuh manusia ni. Jadi sembahyang tu ibarat seperti kepala. Kalau orang tak sembahyang tu seperti tak ada kepala. Itu dia. Mana orang tak ada kepala tu tak hidup lah. Dia nampak berjalan tu, itu pada zahir je. Sebenarnya dah mati sebenarnya. Orang tak sembahyang tu. Pada zahirnya nampak ada kepala, sebenarnya dah mati sebenarnya. Jadi kalau dia sembahyang, dia bukan saja pada zahirnya, tapi pada hakikat dia masih hidup lagi. Jadi itulah ibarat adalah bandingkan agama dengan tubuh manusia. Dia kata, dan kalau kita bandingkan agama, agama maksudnya perhimpunan segala hukum. Orang yang beragama mesti mengetahui hukum. Kalau tak ada hukum, macam mana jalan agama? Itu mana agama? Perhimpunan segala hukum yang dihantar kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan oleh Jibril untuk disampaikan umat manusia. Itu mana agama. Jadi kalau orang tanya mana agama, agama perhimpunan segala hukum. Orang agama mesti tahu hukum. Kalau tak tahu hukum, macam mana dia nak menjalankan agama? Itu mana agama ya? Perhimpunan segala hukum, yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu agama. Dan hukum terbagi kepada 3. Yang pertama dipanggil hukum syarak. Orang agama mesti tahu apa itu hukum syarak. Yang kedua, orang agama mesti tahu apa itu hukum akal. Yang ketiga, orang beragama mesti tahu apa itu hukum adat. Kerana ini 3 hukum ni bergerak dalam kehidupan manusia yang beragama. Kadang-kadang ikut hukum syarak, kadang-kadang ikut hukum akal, kadang-kadang ikut hukum adat. Jadi agama itu terhimpun atas 3 hukum tadi. Itulah agama. Agama maksud perhimpunan segala hukum. Hukumnya ada 3. Ada kala hukum syarak, ada kala hukum akal, ada kala hukum adat. Jadi kalau 3 hukum ni ada, tahu, maka berjalanlah agamanya. Kalau tak tahu hukum ni, maka tak berjalanlah agamanya. Jadi hukum ada 3. Pertama hukum syarak. Hukum syarak apa maksudnya? Hukum syarak ialah tuntut Allah atau perintah Allah atau perbuatan makhluk. Jadi tuntut Allah atau perbuatan makhluk ada 5 hukum. Kadang-kadang Tuhan tuntut kita supaya melakukan perkara yang wajib. Kadang-kadang tuntut Tuhan supaya tinggal perkara yang haram. Jadi ada 5 hukum syarak tu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Inilah hukum syarak. Selagi manusia terhidup, maka tak sunyi 5 hukum itu. Kadang-kadang perintah wajib, kadang-kadang perintah haram, kadang-kadang perintah sunat, kadang-kadang perintah harus, kadang-kadang perintah makruh. Itu namanya panggil hukum syarak. Yang kedua dipanggil hukum akal. Tahu hukum syarak, tak tahu hukum akal pun tak bergerak agama itu. Dia mesti saling melengkapi.
Hukum akal ada 3. Ya. Kita belajar bab tauhid tu kan. Pertama apa hukum akal? Kalau hukum syarak ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, makruh harus kan. Itu hukum syarak. Hukum akal ada 3. Yang pertama, yang kita belajar kuliah maghrib tu, itu hukum akal. Kalau tahu hukum akal, tak ada akal, codik baru. Walau dia cikgu. Walau dia doktor. Betul dia. Hukum akal apa? 3 kan? Apa Nasah hukum akal? Pertama, kita belajar dalam kuliah maghrib tu, sebelum kita belajar bab sifat-sifat Tuhan tu. Kerana sebelum kita nak belajar sifat-sifat Tuhan tu, kita kena belajar hukum akal. Kerana hukum akal tu menentukan wajib, mesti harus. Hukum akal dah 3. Pertama, ingat lagi kuliah maghrib, hukum akal ada 3 kan? Yang pertama apa? Wujub lagi, istighalah lagi, jawaz. Itu dia. Akal hukum ada 3. Pertama, wajib, mustahil, harus. Itu akal hukum namanya. Dia lain. Hukum akal lain, akal hukum lain. Kalau tak dapat bezakan hukum akal hukum, dia tak ada akal. Codik je. Codik kau kambing. Tak kau kambing. Kita ambil ayam contohnya. Kita bagi pasir, kita bagi gandum. Ayam bila apa? Codik ayam, seropel lah kita. Tapi bukan saja pilih gandum tu sebagai orang yang berakal. Dia kena tahu yang pertama, nak gandum tu halal umpamanya. Ayam itik dia tak kira, janji makan udah. Dia tak kira, tak fikir lagi dah. Jadi hukum akal ada 3. Pertama wujub, kedua istighalah, yang keempat, yang pertama wujub, dua istighalah, yang ketiga jawaz. Mana wujub? Wujub nak pasti ataupun mesti atau sungguh. Sungguh-sungguh ada. Mesti ada betul. Pasti ada betul, seperti wujud Allah Ta'ala tu. Mesti sungguh. Bukan main. Betul dia. Jadi akal hukum mengatakan Tuhan tu mesti ada atau sungguh ada, tu akal hukum mengatakan wajib. Wajib tu ada. Betul dia. Yang kedua hukum akal panggil istighalah. Istighalah maksud tidak atau tiada. Tiada Tuhan. Akal hukum mengatakan mustahil. Betul dia. Hukum akal yang ketiga jawaz. Jawaz maksudnya apa? Patut atau padan saja. Patut Tuhan nak jadikan hujan hari ini, dan patut Tuhan tidak menjadikan hujan hari ini. Jadi akal hukum mengatakan harus. Itu dia. Itu kena mahir hukum akal tu. Kalau tidak, tak ada akal. Jadi wujud tu maknanya pasti atau mesti atau sungguh. Contohlah kita kalau kepada yang lain, contoh mesti bapa mendulu anak. Akal hukum mengatakan wajib. Mana pula anak lu bapak lu? Istighalah maksud tidak. Tidak anak mendulu bapa. Akal hukum mengatakan mustahil. Boleh Tuhan nak jadikan orang tu sihat, patut atau padan Tuhan nak bagi orang tu sihat atau sakit. Akal hukum mengatakan dia panggil harus. Itu dia. Itu hukum akal. Pergi hukum adat pula. Hukum adat ada 3. Pertama, nanti kalau tahu hukum takut syirik. Yang adat jadi pula hukum akal jadi sebagainya. Sedang pada adat je. Hukum adat ada 3 kan? Wajib adat lagi, mustahil adat, harus adat. Contohnya, bila makan lebih 2, 3, 4 kali, wajib pada adatnya kenyang. Adat je. Bukan sebab makan tu kenyang. Makan ini sebab kenyang. Itu syirik namanya. Tuhan boleh mengenyang, makanan boleh mengenyang. Itu adat je. Yang kedua mustahil adat. Tak makan pada adatnya kan. Mustahil lah. Kenyang. Dan Tuhan boleh bagi orang tu makan pun kenyang, tak makan pun kenyang. Itu harus. Tuhan menjadikan sesuatu ni harus. Jadi kita ulang balik. Jadi makna agama itu adalah perhimpunan segala hukum. Jadi makna hukum itu tidak boleh berjalan kecuali orang tu tahu hukum. Jadi hukum ada 3. Hukum syarak. Hukum syarak ada 5. Yang kedua hukum akal ada 3. Hukum adat ada 3. Jadi 5 campur 3, 8. 8 campur 3, sebelah hukum tu. Kalau sebelah hukum tu tahu, bolehlah jalan agama tu. Kalau tidak, tak boleh jalan. Kalau jalan pun tempang. Patut jalan betul tapi tempang. Jadi kita ulang balik. Dan kalau kita bandingkan agama dengan tubuh manusia, dibandingkan agama dengan tubuh manusia, apa contohnya? Maka sembahyang seperti kepala. Itu dia. Bermakna kalau tak ada kepala, tentulah tidak akan hidup. Begitulah kalau tak sembahyang, tentulah agama tak hidup. Itu dia.
di tubuhnya. Na'udzubillah. Lindung dengan Tuhan. Jadi mana orang tu tak ada semayang, maka tubuhnya macam tak hidup lah. Maka doa Tok Syekh. Tok Syekh siapa? Notanya Syekh Daud lah. Pengarang kitab dia doa. Maksud Tok Syekh tu pengarang kitab Syekh Daud Qatani ni. Dan kitab Munsali. Maka doa Tok Syekh dengan kata doanya apa? Ya Allah, ya Tuhan. Kata Tok Syekh mendoakan orang yang baca kitab. Mintalah jadi diri kami dan kamu sekalian setengahnya daripada orang yang memelihara semayang. Itu pengarang kitab. Orang yang baca dia doa. Minta jadikan dia dan orang yang baca kitab ni, kami semua ni katanya, menjadikan orang yang mendirikan semayang. Dan mendirikan semayang. Dan mendirikan dia dengan tidak tinggal. Mereka kena buat. Dan tidak merengah-rengan. Dan minta jadi sembahyang kami, kamu khusyuk dia. Minta kita sembahyang tu, kamu tu khusyuk. Sembahyang saja tak jadi mesti khusyuk. Tetap hati dia, anggotanya. Anggota tu melibatkan khusyuknya lah. Dan minta kekal di hati kami. Dia doa secara umum ya. Dan kamu dengan menanti-nanti sembahyang. Yang keduanya, yang menanti sembahyang yang kedua kemudian daripada sembahyang yang pertama. Jadi kita mesti ada perasaan di antara satu sembahyang tu, ya Allah, sampai aku sembahyang zuhur. Dan sembahyang zuhur pula, ya Allah, sampai aku sembahyang asar. Jadi setiap kali sembahyang dia menanti-nanti sembahyang yang kedua. Itulah ciri-ciri orang yang soleh. Tadi kita sembahyang subuh kan, nanti yang kedua pula. Dia bergandengan dia. Dapat sembahyang pertama, bercita-cita nak sembahyang yang kedua. Sembahyang subuh, nak sembahyang zuhur. Dah sembahyang zuhur lah, bercita nak sembahyang asar. Ya. Dah sembahyang asar, minta Allah Ta'ala sampai kita sembahyang maghrib. Begitu sudah sembahyang maghrib pula, niat hati lepas berzikir doa semua sekali, nak niat sembahyang isya, sampailah habis hidup kita itu. Sembahyang yang pertama dengan sembahyang kedua itu bercita-cita nak dilakukan selagi belum mati. Dah mati tak ya? Jadi pengarang kitab dia berdoa pada kami dan kamu semua sekali kan. Ya Allah, ya Tuhan, mintalah jadikan diri kami dan kamu sekalian, orang yang baca kitab, sekalian setengahnya daripada orang yang memelihara sembahyang. Dia mengharap sangat agar orang ni yang membaca kitab ni supaya itulah diri dia pun sembahyang, kita semua pun sembahyang, dan mendirikan dia dengan tidak tinggal. Tu maksud mendirikan dia tu dengan tidak tinggal. Kalau kita tahu saya tak mendirikan, maka seperti orang meninggal sembahyang juga dia. Dengan tidak tinggal dan tidak merengah-rengan kan. Maksudnya jangan kadang buat, kadang tidak. Rasa nak buat, buat. Kasih idah. Atau dalam sembahyang juga, tapi merengah-rengankan tuntutan sembahyang itu. Patutnya sembahyang tu mesti melengkapi. Bila sebut sembahyang nak lengkap mesti ada 3 isinya. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunat. Kedapat jangan direngah-rengan kan. Kalau tinggal syarat jadi batal, tinggal rukun batal, tinggal sunat tak batal tapi tak sempurna. Dalam hidup semua tak sempurna kan. Badan nak sihat, ya betul, nak apa lagi? Duit nak banyak kan. Rumah nak ada, kereta nak ada, motor barulah kehidupan tu sempurna. Begitu sembahyang. Kalau kita buat yang mana-mana yang tertentu saja, kalau buat yang wajib saja, tinggal sunat, tak sempurna lah. Jadi isi sembahyang tu mesti melengkapi 3 perkara. Syaratnya, rukunnya, sunatnya. Syarat dia berapa? Dalam pelajaran lepas, nota tu. Tapi itu nota yang saya bagi tu, kalau kita dapat memahaminya, maka kita sudah menguasai hampir 70% ilmu solat. 30% tu untuk hiasan je, untuk aksesori saja. 70% dalam nota tu. Jadi isi sembahyang ada 3 kan. Pertama, syarat, 2 rukun, sunat. Syarat dia berapa? 4. Syarat wajib dah belajar. Syarat wajib dia berapa? Tak tahu, tengok nota bagi dah. Syarat sah berapa? 4. Syarat tiap rukun, mengikut rukun tu. Contohnya kalau sembahyang, rukun sembahyang pertama, salah satu niat kan. Itu rukunnya. Dan tiap-tiap rukun tak ada syaratnya. Syarat niat dia berapa? Kalau sembahyang seorang berapa syarat niat? Sembahyang seorang berapa syarat niat? 3. Kalau sembahyang jemaah syarat niat 4. Kalau sembahyang seorang 3 syarat niat. Qasad, ta'arat,
Ta'yin. Mana qasad? Saja aku semayang. Tak ada apa sebut fardunya. Ta'yin sebut nama semayang. Sebut 2 rakaat lillah, semua sunat saja. Yang ini asas. Dan kalau semayang Jumaat tambah lagi tu syarat. Dipanggil ta'yin nafsi. Kena nyatakan awak sebagai makmum. Kalau tidak menyatakan makmum, maka semayang batal. Kalau rakaat pertama lupa, wajib bersekala aku makmum. Niat hati. Kalau sekadar rakaat tidak niat makmum, maka batallah solatnya. Kalau ada waktu, bayang balik. Kalau tak habis waktu, qada. Kerana dalam jemaah ni tak sunyi dia perkara. Ada imam, ada makmum. Niat jadi imam hukumnya sunat. Niat menyatakan makmum hukumnya wajib. Atau kenapa semua rakaat tak niat makmum? Tapi kalau terlupa, niat segera. Jangan bertangguh-tangguh sehingga imam dah bila rukun. Contoh teringatlah sebab aku tak niat makmum. Niat aku makmum. Qasad hati. Kerana meniatkan makmum dan imam sedia eloknya dalam takbiratul ihram itu. Tetapi kalau tak dalam takbiratul ihram tak sempat, maka boleh niat imam dan makmum selepas takbiratul ihram. Tujuan imam niat imam selepas takbiratul ihram untuk mendapat pahala jemaah. Tapi kalau imam dia tidak niat imam, maka dia tak dapat pahala jemaah. Jadi dia terlupa takbiratul ihram. Qasad aku imam. Begitu makmum. Boleh niat makmum selepas takbiratul ihram. Pasal nak ngelak takut sembahyang batal. Jadi bila teringat, qasad cepat, aku makmum. Kalau tak niat makmum, maka batal. Jadi maknanya, niat menyatakan imam dan makmum boleh selepas takbiratul ihram. Itu dia. Tapi wajib bersegera lah. Siapa wajib bersegera? Makmum. Imam dia tak wajib bersegera. Harus saja dia meniat imam. Dia rakaat pertama sampai habis rakaat, dia tak niat imam. Maka jemaah tu sah. Itu dia. Pasal imam menyatakan imam tu sunat je. Menyatakan makmum hukumnya wajib, makmum wajib berniat. Kalau dia terlupa rakaat pertama, dia qasad rakaat kedua. Maka dia kira jemaah tu pada rakaat yang qasad sebagai makmum. Yang tadi tak kira dapat pada jemaah. Tapi semayang tak batal. Tapi ada 2 semayang yang wajib niat dalam takbiratul ihram. Yang lain semayang yang 5 fardu 5 waktu tu boleh niat imam dan makmum selepas takbiratul ihram. Tapi ada 2 semayang yang tak boleh niat nyata imam dan makmum selepas takbiratul ihram. Kerana 2 semayang itu wajib imam menyatakan imam, wajib makmum mengatakan makmum. Semayang apa? Banyak jemaat lagi tu. Wajib dua golongan. Imam dan makmum wajib niat imam dan makmum dalam 2 semayang dalam takbiratul ihram. Dia tak boleh selepas takbiratul ihram. Tapi kalau semayang fardu, boleh niat imam dan makmum selepas takbiratul ihram. Nama semayang Jumaat. Yang kedua, semayang mu'adah. Mu'adah ni semayang yang diulangi. Kita semayang seorang, tu ada jemaah lain. Kita sunat ngulang sekali lagi semayang itu. Boleh semayang subuh seorang. Tu nampak ramai jemaah. Kita tumpang sekali, kita sunat sekali lagi semayang subuh pada jemaah yang ramai. Tapi niat tak wajib juga lah. Mengulangi itu sunat. Tapi kalau kita dilantik menjadi imam, wajib nyatakan imam. Tapi kalau semayang fardu biasa, kita lantik imam tak wajib. Tapi semayang yang diulangi ni, kalau lantik jadi imam, hukum wajib nyatakan imam. Seperti semayang Jumaat juga. Makmum memang menyatakan makmum tu wajib. Betul tak? Jadi imam. Itu bezanya. Begitu semayang Jumaat. Menyatakan imam tu wajib. Betul tak? Dalam takbiratul ihram. Kerana dalam semayang Jumaat ni, makmum dan imam wajib menyatakan imam dan makmum dalam takbiratul ihram. Yang lain tu, semayang yang lain, boleh dilakukan, harus selepas takbiratul ihram. Jadi nak mendirikan dengan tidak tinggal. Bila kesemayang tu jangan tinggal. Dan tidak merengan-rengankan. Maksud mesti belajar ilmu-ilmu semayang. Dan minta jadi semayang kami dan kamu. Tuan Syekh minta semayang dia, semayang kita semua. Khusyuk. Khusyuk maksudnya tetap. Bila kita semayang tu mesti tetap. Tetap mana? Tetap anggota kita, tetap hati kita. Dalam kitab Nesuk, dalam kitab lama tu dia kata, bila kita nak sembahyang mesti 3 khal. Ini saya tak pasti, tak tengok lagi. Tapi mungkin ada kot. Bila kita nak sembahyang sempurna tu mesti 3 khal dalamnya. Khal yang pertama, khusyuk. Yang khal yang kedua, khudur. Khal yang ketiga, khudu'. Khusyuk melibatkan anggota. Bila kita sembahyang, jangan anggota kita meraya sana, meraya. Mesti tetap. Kita tengok sembahyang, kadang ngarik janggut, kadang ngaruh telinga. Tak kena berhenti. Itu tak khusyuk namanya. Khusyuk melibatkan anggota. Betul Rasulullah pernah memberitahu pada sahabat, jika seorang lelaki tu nampak seorang lelaki tengah sembahyang,
Jika lelaki itu khusyuk, dia tidak menggaru janggutnya. Tak henti aku janggut kan terbang awak saja. Tak henti. Betul Rasulullah kata, jika sekiranya lelaki itu khusyuk, nescaya dia tidak menggaru-garu atau mengurut janggutnya. Kalau tak khusyuk tu. Begitu. Kalau dia betul khusyuk, tak medang awak telinganya. Tak henti. Lepas sembahyang tak ada kata telinganya. Tapi tengah sembahyang, kadang letak lagi. Itu maknanya tak khusyuk. Khusyuk melibatkan anggota. Yang kedua hudur. Hudur ni dia melibatkan hati. Bila kita sembahyang, hati kena hadir. Jasad hadir depan Tuhan, hati pun hadir depan Tuhan. Kadang-kadang jasad depan Tuhan, tapi hati tak hadir depan Tuhan. Jasad depan Tuhan, hati tak depan Tuhan. Jadi sepatutnya jasad kerja menyembah Allah, hati pun sepatutnya menyembah Allah. Tapi jasad menyembah Allah, hati menyembah dunia. Allah tu tengah semayang ni. Dalam masa jasad menyembah Allah, hadir depan Tuhan, hati Allah. Abang jangan lupa lepas subuh kan, nasi lemak 3 bungkus, tercana 4 kepit. Mana tak hudur lah. Jasad dapat hadir depan Tuhan, tapi hati ingat kedai Jonit nak beliau tercana dengan nasi lemak. Jadi bagaimana supaya hudur berlaku? Jasad menghadap Tuhan, hati menghadap Tuhan. Macam mana nak buat? Dengan cara tak yang lain, mesti faham apa yang kita baca. Pasal kita nak bagi hati bekerja. Bila hati bekerja, dia tak ada ingat nasi lemak tadi dengan tercana. Tapi sepasal hati tak faham, boleh mereka. Tapi kalau hati faham bacaan, Bismillahirrahmanirrahim, kata hati, dengan nama Allah yang murah lagi amat mengisahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kata hati, segala pujian bagi Tuhan alam ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang murah. Jadi mana hati dia kerja. Bila hati dia kerja, jasad pun hadir depan Tuhan, hati pun hadir depan Tuhan. Tapi kalau hati tak tahu makna, Bismillahirrahmanirrahim, tengah-tengah abang lepas subuh lupa 4 keping roti, 3 bungkus nasi lemak. Pasal hati dia kerja. Jadi mana jasad depan Allah, hadir depan Tuhan, tapi hati depan kedai makanan tadi. Jadi mana tidak dapat hudur hati itu kecuali mengetahui makna-makna bacaan. Bukannya lama pun. 3 bulan lah, tak lama lah. Ambil sebulan baca Fatihah, ataupun sebulan 3 bulan hari. Ambil 15 hari memahami baca Fatihah, 15 hari lagi memahami baca tahiyat awal, 15 hari lagi memahami tahiyat akhir. 3 bulan. Kalau benar ambil setahun. Itu lampau benar lah setahun tu. Kalau kita benar ni 2 minggu dah boleh hafal Fatihah ayat. Hari Isnin apa bismillah ya. Tekan daripada pagi sampai malam tak ingat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah ni. Isnin. Selasa, Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Tuhan segala. Rabu, Ar-Rahmanir-Rahim, tak kala tak ingat. Dia melampau benar. Dia ambil 7 hari dah khatam. Kalau tak 7 hari, ambil 14 hari. Itu dia. Itu esok apa pula kunut subuh? Kunut subuh kan banyak pun. Ya. Lebih kurang 8 ayat je. 8 ayat 8 hari je. Hari Isnin apa? Allahumma hadini fi man hadait. Apa itu saja? Ya Allah, tunjuklah kandaku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjuk. Kau bedah tu kau tunjuk, aku pun tunjuk juga. Contoh tak ada makna lain kau bedah pula. Contohnya lah. Betul hari Selasa. Wa afini fi man afait. Ya Allah, sihatkan aku, afiatkan aku sebagaimana orang yang telah Engkau afiatkan orang itu. Orang tu afiat, aku pun afiat je. Orang tu sihat, aku sihat je. Hari Rabu, wa tawallani fi man tawallait. Peliharalah kandaku sebagaimana orang yang Engkau pelihara. Senang je. 1 hari 1 ayat. 10 kalau 10 ayat 10 hari. Tu apa pula tahiyat pula? Tu baca doa iftitah. Pasal kita nak bagi hati hudur. Hudur mana hadir depan Tuhan. Tak mau jasad di depan Tuhan, tapi hati tak ada depan Tuhan. Yang ketiga, sembahyang mesti ada khudu'. Khudu' maksudnya merendahkan diri. Bila kita sembahyang, tak ada yang tinggi melainkan Allah. Bila kita tahu Tuhan itu maha tinggi, maka yang rendah-rendah semua lagi tak datanglah. Nak meracun ke, nak ngawit sawit ke, nak minum kopi, ingatlah, tak ada. Pasal ketika sembahyang, kita nampak Allah saja. Kena tinggi ke Allah. Yang lain tu semua kena buang. Itu benar khudu'. Jadi sembahyang yang sempurna itu mesti ada 3 kha. Kha yang pertama khusyuk. Khusyuk melibatkan anggota. Kha yang kedua hudur, melibatkan hati. Yang kha yang ketiga khudu',
melibatkan hati juga. Jadi dua yang melibatkan hati. Satu melibatkan anggota. Kalau ada 3 kha itu, maka sembahyang itulah sembahyang yang sempurna lah. Sah lagi sempurna. Kalau tidak, sah saja. Dan minta jadi sembahyang kami dan kamu khusyuk, katanya. Tetap hati dan anggota. Bila sembahyang, hati pun tetap, anggota pun tetap. Dan minta kekal di hati kamu, hati kami. Kita minta hati kami dan hati kamu dengan menanti-nanti sembahyang yang kedua. Bila kita dah sembahyang pertama tu, niat hati tu nak sembahyang yang kedua. Kekalkanlah hati tu, lepas sembahyang pertama, nak sembahyang yang kedua. Lepas subuh, ya Allah, aku sepanjang kalau umur aku, sampai kalau umur aku dapat sembahyang yang kedua. Yang kedua tu sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur pula, kekal juga perasaan tu, hati tu nak sembahyang yang kedua lepas itu. Lepas zuhur, nak sembahyang asar. Lepas asar, niat nak sembahyang maghrib. Lepas maghrib, niat yang kedua sembahyang isyak. Betul. Dah sembahyang isyak, niat yang kedua lagi, nak sembahyang subuh besok. Mesti ada perasaan demikian. Sebelum kita matilah. Tapi kalau nak mati, mati jugalah. Tapi orang yang beriman, bila sembahyang, udah sembahyang pertama, dia mesti hati nak niat sembahyang yang kedua. Ada perasaan, lepas ini nak buat kerja sembahyang yang kedua. Kerana Tuhan suruh hamba dalam Al-Quran yang mulia dengan firman-Nya. Allah Ta'ala yang suruh ni, dia. Kita ada niat-niat tadi, dia. Seperti firman-Nya, hafizu ala salawatil wusta. Peliharalah kamu, wahai orang mukmin, akan sembahyang waktu yang 5. Lebih lagi sembahyang asar, wajib dipelihara dan dijaga. Kenapa sembahyang asar ni? Kerana sembahyang asar banyak hal, masih tu nak berjalan, masih tu macam-macam ya. Ada yang dalam banyak-banyak nak payah sembahyang asar tu cukup payah. Waktu itulah masa nak berjalan, nak apanya dia. Dan maksudnya peliharalah mu atau kamu, wahai orang mukmin, sebab orang mukmin orang yang beriman, akan sembahyang waktu yang 5. Jadi orang mukmin ni, orang beriman ni, dia mesti pelihara sembahyang tu sebagaimana dia melihara diri dia. Kalau dia sayang diri dia, maka hendaklah sembahyang itu sebagaimana dia melihara diri dia. Lebih lagi sembahyang asar, wajib dipelihara dan dijaga. Bukan mana sembahyang asar tu, sembahyang itu je mesti nak jaga. Mana waktu sembahyang asar ni waktu yang paling mencabar. Betul? Banyak hal yang nak keluar, nak ke mana lah. Tapi sebab kita dah keluar tadi hingga habis waktu asar. Itu dia. Dan sembahyang 5 itu, dan sembahyang yang 5 diberat oleh syariat atau syarak. Sembahyang 5 waktu tu. Jadi dikata pengarang kita, dan sembahyang yang 5 itu, sembahyang yang 5 diberat oleh syariat atau syarak, yakni Tuhan dan Rasul ke atas kita. Allah Ta'ala merintahkan supaya kita jangan tinggal masjid. Dan Nabi pun pesan supaya sembahyang tu jangan tinggal, kerana itu perintah Allah. Tidak boleh mengeluarkan daripada waktunya. Dia. Kita mesti sembahyang tu mesti dalam waktu. Jangan dikeluarkan waktunya. Sehingga habis waktu hukumnya. Lepas tu waktu sembahyang tu ada 4 perangkat. Ada waktu afdal, ada waktu jawaz, ada waktu ikhtiar, ada waktu tahrim. Jadi itu waktunya. Tapi jangan dikeluarkan lebih pada 4 waktu tu. Kadang-kadang habis waktu. Maka bila habis waktu, dia tak bolehlah sembahyang tunai. Kena qada lah. Waktu afdal mana? Masuk waktu, sembahyang. Lepas je azan, sekadar 2 rakaat terus sembahyang. Itu waktu afdal. Yang kedua, waktu ikhtiar. Ikhtiar maksud lebih sikit. Lengah sikit lah. Tapi dalam waktu lagi. Yang ketiga, waktu jawaz. Waktu jawaz tu udah nak hampir-hampir ke waktu tahrim. Tapi belum masuk waktu tahrim lagi. Waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Sembahyang tu sah. Waktu tahrim lah waktu yang haram sembahyang. Tapi sembahyang tu sah. Mana contohnya? 1 rakaat dalam waktu, baki sudah habis waktu. Itu waktu tahrim namanya. Jadi cuba elakkan. Jangan sampai waktu tahrim. Waktu tahrim, waktu haram. Sembahyang tu sah, tapi perbuatan tu berdosa. 1 waktu je. Contoh subuh tadi. Lambat bangun umurnya. Rakaat pertama je nak waktu. Betul, rakaat kedua dah habis waktu. Betul namanya waktu tahrim. Jadi jangan dikeluarkan dalam waktunya. Yang paling cantik, waktu afdal. Itu paling cantik. Tambah dah berumur ni. Jangan lengah-lengah sangat. Betul. Kita patut masuk zuhur 1:06. Kita sembahyang pukul 2. Mati 1:30.
Kan mati berdosa tu. Pasal kita mati dalam hutang tu. Patutnya kita bersegera. Ndak ngomong nak buat apa lagi terbedik elap sana elap. Apa tumpah tu? Bedik tu kemudian lah. Pasal umur dah lanjut kan tu je. Bila masuk waktu lepas je azan sekadar rakaat sembahyang sunat tu sambunglah bayang perdunya. Jangan tangguh-tangguh. Takut kalau tangguh sembahyang 1.6 minit mati 2.5. Berdosa kau mati mengandung dosa. Sepatutnya dia boleh buat tadi tapi dia tak buat. Tinggal sembahyang dosa besar, kan dosa kecil. Kita ingat mencuri dosa besar, berzina, tapi di atas sekali ialah meninggal sembahyang. Kerana sebab meninggal sembahyang dia mencuri. Meninggal sembahyang dia berzina, tekan orang sembahyang mencuri. Tekan orang sembahyang berzina, tekan orang sembahyang minum arak. Sebab tu di antara dosa besar paling tinggi itulah meninggal sembahyang. Kena orang sembahyang tu dia takkan buat perkara begitu. Jadi dia kata jangan kita keluar daripada waktunya. Kalau kita keluar daripada waktunya, menyebabkan sembahyang itu, kalau sembahyang tunai tak sah kecuali qada saja. Qada pun kena berdosa juga. Pasal dia melengah-lengah kan, tapi qada mesti laksanakan. Dan sembahyang yang lima diberat oleh syarak. Siapa Tuhan bagi tahu dan Nabi bagi tahu ke atas kita. Tidak boleh mengeluarkan daripada waktunya. Mesti dalam 4 waktu tadi. Walaupun waktu tahrim sah, tetapi eloknya jangan lepas waktu tahrim saja. Walau mana-mana masa sekalipun, tak boleh. Dia tinggalkan, sibuk ke tak sibuk ke, mesti dihulukan perintah sembahyang itu. Waktu bekerja ke, jangan lengah-lengah. Kecuali bekerja yang tak dapat elok, tak apalah. Tapi masih lagi dalam waktu. Jangan ambil waktu. Waktu berjalan, macamnya kita musafir, ada sembahyang kan? Tidak menghalang ada. Ini tak. Bayang musafir ni ada sembahyang jamak, ada sembahyang qasar, jamak takdim dia, jamak takhir dia, atau qasar saja. Kena ambil salah satunya. Ini pakai jamak takdan, mangkuk lah itu. Nak jamak takdim senang, import dulu. Niat sembahyang asar tu lah waktu zuhur. Jamak takhir, malam sembahyang zuhur. Kita sembahyang lah zuhur dalam waktu asar. Jadi maknanya tak ada halangan. Walau kita musafir sekalipun, sembahyang tu ada rukhsah, kemudahan. Atau tak nak sembahyang jamak, kita sembahyang ringkas, sembahyang qasar. 4 jadi 2. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang fardu asar, qasar Allah Ta'ala. Tuhan bagi mudah, nak impun boleh, nak pendek boleh. Kalau tak nak impun, dipendekkan 4 jadi 2. Kalau nak impun, yang 4 tu jadikan satu waktu. Dia panggil, kalau impun dulu, jamak takdim kan. Walaupun asar belum masuk. Kita tinggal qiyah lebih kurang 11 km, kita dah boleh sembahyang jamak takdim. Dulu tinggal qiyah je, sekarang dah ada petua baru kan. Pihak mufti dia kata, mesti nak sembahyang jamak qasar selepas 11 km ya. 11 km kata silap ya? Sebelah, ada dia. Kerana mengikut Rasulullah, bila sembahyang jamak daripada Masjid Madinah, daripada satu tempat dia orang kaji-kaji lebih kurang 11 km. Dulu, pasal dulu kita tak faham. Dalam kitab-kitab lama dia secara umumnya, bila tinggal je qiyah, bolehlah sembahyang jamak qasar. Tinggal qiyah pada tengah tiba parit boleh. Sekarang sudah tetap dapat pengetahuan, maka ikut pengetahuan tu. Dia. Mesti tinggal qiyah 11 km, bolehlah sembahyang jamak qasar. Jadi timbul pulang nak jamak takdim ke, jamak takhir ke. Kalau nak jamak, kalau tiba takdim, untung. Tiba kelumpur takut banyak halnya. Takut nak cari taksi, cari payah kan. Kita masuk ke asar dalam zuhur. Atau umpamanya kita tak nak sembahyang zuhur. Kita impun dalam waktu asar. Tapi niat masuk waktu tu, aku nak sembahyang jamak takhir. Itu dia. Sebaya kalau mati dah ada niat nak sembahyang jamak takhir. Kalau tak ada niat, termasuk orang tak sembahyang jugalah. Itu dia. Waktu berjalan, waktu susah, mesti susah ke, waktu berjalan ke, tak ada menghalang untuk solat tu. Waktu sakit, tak boleh berdiri, duduk umpamanya. Apa alasannya? Tak sembahyang, awak sakit ni. Apa sakit? Kenciuman darati. Banyak menuharnya. Pekan Sabtu, semua sakit boleh pergi. Lagi penat. Tak boleh berdiri, duduk. Masalah ya. Dan sebarang waktu dan diwajibkan, sebarang waktu diwajibkan di atas kita sembahyang dalam waktunya. Jangan lepas waktu.
Wajib dalam waktu. Tak boleh dalam luar waktu. Sekurang-kurang tadi walaupun waktu tahrim masih lagi dalam waktu, tapi benda tu haram lah. Waktu tahrim maksud waktu yang diharamkan semayang. Semayang tu sah. Jadi waktu tahrim nak kenal macam mana? Dalam satu rakaat dapat satu waktu, dapat satu rakaat. Masuk rakaat kedua, dah habis waktu. Itu semayang waktu tahrim namanya, hukum yang haram. Semayang tu sah. Dalam semayang boleh ke bawa perkara yang makruh dan haram? Dalam semayang boleh ke bawa perkara makruh dan haram? Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi dia tegah. Betul dia? Dia tegah. Semayang tu sah, tapi dia tegah. Tak elok tuan murka lah. Jadi makruh tu murka kecil kan? Haram murka besarnya. Jadi saya elok jangan bawa. Dan tidak harus kita mengeluarkan daripada waktu. 4 tadi. Ada 4 waktu Ingat tadi waktu sembahyang pertama? Waktu afdal, waktu yang paling baik sekali. Kedua, waktu ikhtiar, boleh pilih sikit, lanjut sikit. Ketiga, waktu jawaz. Waktu jawaz tu sebelum masuk waktu tahrim. Jadi belum masuk waktu tahrim tu jawaz. Yang ketiga waktu tahrim. Waktu tahrim tu semayang tu sah tu buat tanda haram. Waktu tahrim maksudnya apa? Waktu yang diharamkan. Apa contoh? Seperti contohnya tadi dah kabur telinga tinggal Roma kan? Satu rakaat waktu. Baki dah waktu. Itu namanya waktu tahrim. Itu dia kira sah semayangnya. Tapi semayang yang waktu tahrim, waktu haram. Tapi semayang tu sah. Jadi jangan kita tinggalkan. Dan tidak harus mengeluarkan daripada waktunya. Lebih lagi tinggal langsung. Sekali-kali tidak dibenarkan. Kalau kita buat tinggal waktu, itu nama orang melawai benar. Berani benar dengan Tuhan. Berani dengan benar, tunggu langsung. Jadi itulah sebagai kesimpulan permulaan kita. Banyak-banyak. So, lupa jadilah. Satu muka surat menjadi. Banyak-banyak orang tak ingat. InsyaAllah kita sambung di sini akan datang, iaitu muka surat yang ke sana, sini 13 sana 6 ya. Sebab turun ayat hafizu tu, pelihara oleh kamu sembahyang. Sebab apa turun? Itu kita sambung di sini akan datang. Jadi muka surat kita sama ya. Ada lebih kan Azhar ada. Kalau ada sebab bagi saya tu senang. Kalau satu muka surat sama senang. Ni saya muka sebelah, tuan-tuan muka 6. Oh ni tengok ni tengok ni. InsyaAllah kita sambung di sini akan datang. Mudah-mudahan kita belajar kitab Munsahdi ini karang ulama yang muktabar ini mudah diberkati. Dia bukan saja mengarang kitab supaya dia tahu, dia pun berdoa. Jadi kita semua pun tahu. Ada soalan sebelum tutup? Imam kalau dia sembahyang solat, dia tak ada niat imam. Itu ada orang ikut belakang. Kasat Dia wajib jadi niat imam. Dan imam sunat. Nanti ke imam sunat. Nanti makmum sunat. Nanti makmum wajib. Jadi kalau kita nak ni kasat lah, aku imam. Walaupun dia mulai tak niat imam. Kasat nanti aku imam. Tak niat tak apa. Tak niat sembahyang tu sah. Tapi kita tak dapat pahala jemaah. Yang dapat pahala jemaah makmum lah. Jadi kalau kita nak sama-sama dapat pahala jemaah, kita kasat aku imam. Dia dapat jemaah, kita dapat jemaah. Kasat lah. Tapi hukumnya sunat. Tapi makmum hukumnya wajib. Jadi tak dapat dua-dua jemaah, imam kasat jadi imam, makmum dia memang wajib pula kasat jadi makmum. Baru dapat kedua-duanya dalam jemaah. Kalau tidak, jemaah tu terhasil, tapi dapat pada jemaah hanya makmum saja. Imam tak dapat. Jadi kalau imam nak dapat pada jemaah, kasat aku imam. Tu je. Tak dapat. Mayang sah. Dan kita ingat, tak payahlah kita sampai tu orang ikut, kita pun diam tu je. Kata tak wajib niat imam. Dia tak dapat lepas jemaah. Tak dapat. Dia tak wajib jadi kasat imam, tapi sunat kot nak dapat pada jemaah. Tu je. Jadi kena kasat jugalah. Kena kasat hati aku imam dah. Senang je. Tak tahu. Ya dah. Jadi makna dua-dua dapat pada jemaah. Imam pun dapat, makmum pun dapat. Tapi makmum menyatakan makmum hukumnya wajib. Kalau tak niat makmum batal. Okey. Punya faham saya tu tak habis lah. Tak dapat tak tamat lagi ya. Sikit ada soalan. Kena ganti. Kita anggaplah start mula bila tak sembahyang.
Dan bila tak semayang, bila semayang. Kalau kata start semayang umur 30 kan. Yang bawah tu kena qada lah. 30 tak 15 baki tu. 30 memang 15 tahun tu kena kata. Adik waktu lah. Untuk hutang tu. Hutang kena bayar. Tak ada jalan kata harus. Kita hutang kata orang kafir pun wajib belayar. Apa dengan Tuhan? Setiap waktu qada. Mayang zuhur qada zuhur. Mayang asar qada asar. Pasal awak lu punya gai apa nak buat? Tak sedar lu kan? Memanglah. Jadi maknanya bayar hutang bila-bila boleh. Tak ada nanti lepas mayang zuhur qada zuhur. Mayang asar. Tak ada waktu. Macam kita hutang orang. Tak minta kan hutang kami, bayar kami juga. Ada duit bayar selesai cepat sikit. Qada bila-bila boleh. Dia tidak ada waktu. Walau waktu haram, walau waktu makruh sekali pun boleh dilakukan. Jadi kita ingat bila kita mula yang taatnya dan bila kita lencarnya. Kalau dan dikira lencar tu umur balik 30 talak 15. 15 tahun lah. Dia. Ataupun kalau yang masa awal tu dia dah tak sembahyang, dia masih jahil. Ini tak kira tak apa. Masa dia jahil. Jahil tak jahil. Masa tu dia kira umpama macam Islam lah. Tak boleh. Macam orang masuk Islam kan. Yang kena ucap Islam. Masa kafir habis semua. Macam orang kafir dia untung. Dia masuk Islam tak jaga qada. Tapi orang Islam bila mukallaf wajiblah dia melakukannya. Tak boleh tidak. Dia pun tak tahu bila dia masuk Islam. Siapa ni? Orang kafir? Orang kita lah, orang Melayu ni. Dia tak tahu bila dia masuk Islam. Itu teruk menor. Betul. Daripada awal daripada awal muda ke. Jadi dia tak kan awal muda pun sembahyang hidup guru. Udah 40 baru dia sembahyang. Dia yang awal tu bukan Islam dia. Dia Islam juga tapi Islam yang mudakil lah. Orang Islam dia pada awal mak bapak dia Islam lah. Cuma dia yang kata orang tak buat. Orang Islam bila mukallaf, bila sudah balik, sudah sampai umur, ada 5 syarat mukallaf kan? Mumayyiz, berakal, lagi apa? Mumayyiz, balik, berakal sampai umur, sampai suara Rasul, sejahtera duduk anggota. Waktu itu sudah bermula dah. Jadi maknanya kalau 30 tahun tu, maknanya bawah 30 tahun, 30 tak 15. Paling maksimum waktu balik 15 tahun. 30 tak 15. 15 tahun tu kena. Ini qada. Kalau tidak satu hutang lah. Maksud akhirat jenuh dengan tu. Qada jadi ada niat nak mengqada. Macam bulan Ramadan. Sembahyang tarawih dengan sembahyang qada. Lebih utama qada. Tapi numpang imam orang tarawih. Lebih afdal lagi. Sembahyang tarawih sunat, sembahyang qada wajib. Numpang orang tarawih. Sama ada qada isya ke qada ataupun ikut qada sembahyang 2 rakaat juga. Demi sembahyang tarawih 2 rakaat, aku sembahyang qada subuh 2 rakaat, lebih afdal lagi. Tapi kalau nak sembahyang tarawih je, niat lepas tarawih aku nak qada isya je. Jangan sembahyang tarawih saja tapi tidak niat mengqada. Tapi kalau orang cerdik, dia utamakan hutang lu. Untuk orang sembahyang qada subuh, numpang orang yang sembahyang sunat tarawih. Ada. Ikut itulah. Dah dapat 20 waktu dah kalau subuh. Kalau sembahyang 8 rakaat dah 8 waktu dah bebas dah. Kalau 20 rakaat dah 20 waktu dah bebas. Terpulang daripada kita. Niat. Kita saja aku sembahyang pada subuh makmum. Dan sembahyang sunat tarawih boleh. Kita boleh sembahyang qada numpang kepada orang sembahyang sunat, orang sembahyang sunat boleh numpang orang sembahyang fardu dan sebagainya. Tak masalah. Okey tahu ya? Insya-Allah kita sambung sudah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa hal malaikatal muqarrabin fi afati arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wallahu alam. Ada ke orang yang lama tak faham tulis Rumi? Kalau tak faham tulis Rumi tulis Jawi pada. Tengok orang tu tak faham tulis Rumi. Dia nak Jawi juga. Jawi pada. Kalau semua faham Rumi okey semua tu. Wallahu a'lam.